Dunia kecantikan kerjaya siapa Sugi? Kalau kita lihat skopnya sangat besar. Kecantikan dari segi rambut, makeup, pakaian, daripada atas sampai ke bawah. Orang kata banyak involved dengan ramai orang kan, dengan stylistnya, makeupnya, dengan hairstylistnya. Tapi itulah kita nak cakap, kalau semuanya dipelopori oleh wanita, macam habislah kerjaya lelaki kan, hanya terhad. Kalau kita lihat untuk kita sendiri sebagai pengacara, Fatin, kalau kita lihat stylist kita ada juga lelaki, makeup artist kita ada juga lelaki. Betul? Ada orang kata balance di dalam industri kecantikan ini sebenarnya. Tapi masih ada lagi yang berfikirkan yang industri ini adalah khas untuk wanita saja. Lelaki tidak perlu bergiat dalam industri ini. Itu yang kita nak tanyakan kepada tetamu kita hari ini. Hari ini kita istimewa sebab bersama kita bersama dengan Sarina Muhammad, atau lebih mesra dengan panggilan Kak Kel. Sihat Kak Kel? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Dan di sebelah Kak Kel kita bersama dengan Syed Dewa. Siapa yang tak kenal? Memang silap lah. Sihat Syed Dewa? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Seorang sudah bergiat sepanjang 21 tahun, seorang lagi 11 tahun. Sekejap lagi kita nak tahu lebih lanjut bagaimana mereka bergiat dalam industri kecantikan ini. Tapi sebelum itu, Fatin, kita nak saksikan sedikit laporan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Silakan. Tapi sebelum kita teruskan dengan laporan, kita nak tanya dulu dekat Kak Kel. Okey, teruskan dengan laporan. Amir, berapa kali dah aku cakap, bukan macam tu. Salah, pakai keroncong bukan macam tu. Macam ni. Ni kena center, barulah dia balance. Cuba buat. Oh, sorry, saya lupa. Lupa. Fokuslah. Nak cari designer berjaya, kena fokus. Tengok masa aku. Kena fokus. Okey? Sebenarnya kan muka awak ni unik tau. Cuma you yang tak tahu macam nak gayakan. Tapi tak apa. Lepas I do my magic on you, voila. Kak pernah ke siapkan model yang tak siap macam saya ni? Of course. Mestilah. You ni apa? Model-model tu semua datang semua siap je ke? Ni, diorang datang dengan keadaan baju tak apa-apa, muka tak siap, tahu tak? Ni Kak Lim punya tangan juga yang buat magic kat muka diorang biar cantik. Tahu? Dunia kecantikan sememangnya sinonim dengan golongan wanita. Datin Saidatun Nisa, Suria Matahari, Belas, Melinda Loy, Izrin Ismail, Alia Bastaman antara yang terkenal kerana hasil sentuhan dan rekaan mereka yang cantik. Peredaran zaman hari ini memperlihatkan dunia fashion dan kecantikan telah berjaya didominasi oleh golongan lelaki. Di luar negara, kebanyakan selebriti terkemuka menggunakan khidmat penata rias lelaki. Trend penata rias lelaki tidak terbatas di luar negara sahaja. Malahan di Malaysia, nama-nama terkemuka seperti Dato' Alha Alfa, Syed Dewa, Nuek Rosli, Zulfazli Suhadi, Datuk Rizalman, Rizman Ruzaini serta ramai lagi sememangnya adalah tidak asing lagi. Apakah faktor yang menyebabkan dunia kecantikan ini turut diminati golongan lelaki? Benarkah ia dilihat sebagai satu kerjaya yang berpotensi tinggi? Adakah golongan lelaki atau wanita yang dilihat sesuai untuk mendominasi kerjaya ini? Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai topik kita hari ini, yang mana ramai artis-artis atau nama-nama besar yang sebenarnya dah lama menceburi bidang kecantikan ni. Dan bercakap pasal kecantikan, Fatin dah tak sabar kan tadi nak tanya tujukan soalan boleh. tetamu kita. Kita mulakan dengan Kak Kel lah. Melihat kepada situasi sekarang ni, era yang moden, yang orang kata keterbukaan masyarakat mengenai topik kita hari ini, bagaimana Kak Kel melihat bidang kecantikan ini milik siapa sebenarnya? Pada Kak Kel, actually dia tidak terbatas pada gender. Sebab yang pentingnya ada bakat, ada kemahuan, ada kesungguhan dan kreativiti jalan seiring, memang boleh menjadikan sebagai kerjaya. Okey, baik, itu pendapat Kak Kel. Tapi kita nak tanya Syed Dewa pula. Kak Kel sudah dalam industri ini selama 21 tahun. Ya, saya. Syed 11 tahun. Okey, tapi Syed orang kata background Syed dulu belajar industri kimia genetik. Kimia, lepas tu saya sambung genetik. Okey, lepas tu sekarang dalam dunia kecantikan ini. Bagi Syed sendiri, peralihan itu berlaku sebab minat Syed. Betul? Okey, tapi Syed melihat dunia kecantikan
kecantikan ini, adakah ia satu bidang yang mudah diceburi atau bagaimana bagi Syed? Nak kata mudah tu payah juga sebenarnya. Cakap Kedah boleh tak? Boleh. Okey, dia macam ni. Dulu mudah. Dulu mungkin mudah sebab dulu tak ramai. Kan? Kalau ada pun mungkin dekat butik pengantin dan sebagainya. Tapi bila once media sosial ni dah boom, kan? Cumanya bila media sosial dah boom, dia akan banyak persaingan. Itu yang susahnya itulah. Tapi yang senang tu pula orang lagi senang nak nampak lah. Dulu mungkin orang tak nampak sebab dulu kan tak ada media sosial. Okey. So dia ada pro and cons lah. Nak kata susah pun tak susah, nak kata senang pun tak. Okey. Baik. Tapi melihat kepada sekarang kan persaing ramai tu Syed Dewa untuk dalam bidang kecantikan dan juga make-up dan sebagainya. Bagaimana meletakkan identiti ataupun mencari tarikan tu sendiri? Oh, itu memang payah lah. Itu memang dia bukan satu hari punya kerja lah. Dia after macam 5 years, 6 years baru you akan nampak you punya apa signature you kan bila you buat banyak orang. Tapi apa pun sebenarnya dia kena ikut apa yang kita minat. Macam Syed sendiri, Syed minat something yang natural. Saya tak suka something yang overdo. Yang bila nampak tu nampak manis, nampak sweet. So somehow bila dah 5-6 tahun kita buat benda yang sama, and then orang pun dah macam okay, kalau Syed Dewa je mesti make up dia natural, lipstick dia colour nude, things like that lah. Okey, itu signature Syed Dewa lah boleh dikatakan. Tapi Kak Kel, kalau macam di awal tadi saya kata pada Fatin kan, kalau dulu makcik-makcik saya kahwin, make up artist yang datang nak make upkan dia selalunya wanita saja. Saya tak pernah lihat lelaki. Sekarang ni dah campur. Ada lelaki, ada wanita. Bagi Kak Kel sendiri, adakah ini berlaku disebabkan peredaran zaman seperti yang Fatin katakan, orang lebih terbuka, ataupun Kak Kel merasakan ini orang kata seperti satu ancaman kepada kaum wanita? Ini bidang saya. Ini dunia kecantikan saya punya. Kenapa lelaki nak memonopolikan industri ini juga? Actually kalau nak ikutkan macam Kak Kel memang background daripada family Kak Kel, makcik Kak Kel memang mak andam. So from that Kak Kel pun daripada kecil kita dah terdedah 12 tahun dah ikut dah pergi blow dry rambut pengantin. Things like that. Kita tak fikir masa kita sekolah ni kita tak fikir menjadikan dia kejaya sebabkan family ibu bapa kan nak kita masuk universiti sebab tu. Tapi bila kita ada education seiring dengan kita punya bakat itu yang lagi kita punya kuatlah profil tu. Ya, lagi dengan kita punya ilmu yang ada, so lagi terbuka, minda kita lebih terbuka, kita punya communication lebih bagus. Jadi benda tu lagi membuatkan kita kukuh dalam industri lah. Lepas tu bila kita ada education and then kita punya mind kita, creativity kita kan, knowledge kita membuatkan kita punya skill tu lebih advance daripada dari segi produk, pengetahuan tentang facial, tentang bentuk muka, benda-benda tu macam Syed sendiri kan, benda tu bagi kita advantage. Dia zaman macam Kak Kel daripada dulu, daripada makcik kita ilmu dulu disebabkan produk limited. Jadi skill dia bertambah dengan adanya macam bacaan, macam untuk kita nak naikkan seri. Sebab zaman-zaman dulu macam Kak Kel punya family, dia start pergi make up cuma perlukan lipstick, kita punya eyeliner, lepas tu dengan blusher. Bedak kan. Yang lainnya ada menggunakan sirih, ada bacaan-bacaan untuk menaikkan seri, yang kata seri boleh seri sampai anak satu, anak dua. Wow. Okey, kita belajar ni. Kalau bercakap mengenai seiring dan juga mungkin kita memantapkan lagi keyakinan klien kita tu lah kan. Macam Syed Dewa sendiri, profil ataupun backgroundnya sebagai penyelidik dan juga kos yang diambil dahulu berbeza. Bagaimana Syed Dewa selarikan kedua-duanya untuk kita bolehlah combinekan bakat kita tu?
nak kena combine tu payah juga tu. Dia tak boleh combine lah, dia benda yang asing lah sebenarnya. Tapi apa pun betul lah, macam Kak Kia cakap, knowledge is very important. Kan bila kita pergi universiti, kita lagi terbuka, kita kenal ramai orang, kita belajar on psikologi manusia. So macam ni, bila you make up orang, you bukannya just make up je. Sometimes you kena jadi entertainer. Masa you make up ni lah banyak orang bergosip, cerita pengalaman hidup. Banyak gosip lagi tu. Pengantin nanti, pengantin nak bersiap, dia akan bercerita pasal family dia ke apa, kisah sedih dia ke apa kan. Sometimes kita akan belajar psikologi juga dan yang sama kan. So bila kena orang menangis, kita pun macam turut bersedih. Bila dia buat lawak, kita kena ketawa. Benda macam tu, nak menaikkan mood dia tu kan. So saya rasa somehow on academic wise tu dia tak adalah membantu sangat pun. Tapi dari segi sosiologi kita, macam kita nak bergaul dengan orang, yang itu banyak membantu. Kita dekatlah dengan atau masyarakat macam mana. Boleh dikatakan exposure pendedahan itu membantu dalam PR kita bersama dengan klien kita. Sebab ini kerjaya, satu kerjaya kan, satu bidang profesional. Tapi bagi Syed sendiri, sewaktu Syed mengambil keputusan untuk bergiat dalam bidang kecantikan ni, ada tak sesiapa yang tidak membenarkan Syed? Dia tak adalah tak benarkan, cuma tu tidak menggalakkan lah kan. Masa set tu I think 10 tahun lepas, masa tu memang jarang lelaki yang ada. Kalau ada pun mungkin golongan maknyah macam tu yang yang terlibat dalam industri kecantikan kan. Macam lelaki sangat kurang. Even kalau sometimes kita pergi make up pun orang cakap ni hang punya fotografer dah sampai dah. Okey, tapi sebenarnya kita make up artist, sebab lelaki memang jarang. So apa soalan tadi? Pernah tak ada orang yang tidak menggalakkan ataupun family? Family dia tidak menggalak, dia tak menggalakkan dan tak juga menyokong sangat. Macam tapi kita tanyalah, Walid cik nak buat make up, Walid okey ke tak? Walid okey, dia kata Walid okey je. Tapi dia taklah macam support ke apa. Tapi dia bagilah juga macam nak duit ke, nak beli make up ke, macam okey. Agak supportive juga. Agak supportive jugalah, tapi nak kata melarang tu mungkin tak ada. Tapi adalah mulut-mulut orang sikit-sikit macam yang jauh-jauh kan. Adalah cakap-cakap tapi okeylah. Tapi Kak Kal sendiri mungkin melihat kepada ramai yang cuba untuk mencuburi, masalahnya dekat dalam YouTube pun kita boleh belajar, kita boleh terus pandai. Ada rasa macam tercabar tak? Itu memang kalau kita nak dekat apa-apa saja, bidang apa pun, fotografer kan, makeup, semua pun memang ada dia punya saingan. Terutama sekarang masa zaman Kak Kiel, kita tak ada social media. Betul. Base semua majalah kan. Jadi macam mana kita struggle to get acknowledgement tu is very difficult lah. Tapi zaman sekarang ni based on kita pandai bercakap, yang penting ada rupa sikit, boleh make up diri sendiri, and then dah orang dah kita tahu ada dah selesa lah. Dah selesa, and then lebih senang, exposure tu lebih mudah lah. Cuma yang problemnya sekarang base kita kena customer kita kena pandailah menilai, menilai bakat, kreativiti, ketahanan kita sendiri kan. Kan benda-benda tu psikologi memang penting lah. Kalau dulu-dulu orang nak belajar makeup, wajib mereka pergi ke kelas makeup. Sekarang ni boleh belajar melalui YouTube, tutorial kat Instagram dan sebagainya. Baik, banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada kedua-dua tetamu kita di studio. Tapi sebelum itu, kita juga nak tahu apakah pendapat orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Dunia kecantikan milik siapa? Jom kita saksikan. Dunia kecantikan bagi saya adalah kerjaya lelaki dan wanita. Kerana ianya bergantung kepada sesebuah individu tersebut, macam mana mereka nak bawa diri mereka menceburi bidang kecantikan. Dari pandangan saya, lelaki, sebab kalau kita tengok lelaki makeup ni, dia macam lebih cantik lah. Lebih cantik. Kalau lelaki makeup ni, kalau cantik pada pandangan mata dia, mesti cantik pada pandangan mata orang lain juga. Lelaki, sebab kalau kita lihat, banyak pereka fashion dan juru solid yang terkenal di negara kita terdiri daripada kaum lelaki. Sebagai contoh, Syed Dewa dan juga Rizman Ruzaini. Terbuka kepada lelaki dan juga wanita. Apa yang penting adalah mereka mempunyai bakat dan sanggup untuk mempelajari skill-skill yang diperlukan dan semestinya minat yang mendalam terhadap dunia kecantikan. Saya sendiri suka kalau makeup artist tu lelaki, sebab bagi saya mereka ni lebih artistik rasanya dalam
bab kecantikan, makeup semua ni? Itu semestinya lelaki lah. Kalau saya sendiri nak kahwin nanti, insyaAllah lelaki lah yang akan make up saya. Sebab lebih sopan, aurat lebih senang kita jaga batas-batas kita. Sejujurnya saya tidak kisah di tataria sekolah makeup artis lelaki ataupun perempuan. Apa yang penting adalah hasilnya cantik dan memuaskan. Saya lebih suka kalau saya ditata rias oleh muar lelaki, kerana bagi saya muar lelaki ni mempunyai satu kelebihan di mana mereka punya hasil kerja tu kadang-kadang lebih halus dan lebih teliti. Ramai juga yang memilih jurusolek lelaki sebagai pilihan mereka. Sekarang ni. Kan? Tapi saya setuju dengan salah seorang yang berkata yang penting hasilnya cantik. Itu yang semua orang mahukan. Dan ada juga sebenarnya. yang berpendapat lelaki lebih artistik. Okey, jadi kita terus ke side dia. Nak tanya, adakah lelaki sebenarnya lebih artistik? Dan pernah tak dalam mana-mana situasi di mana side menjadi jurusolek tapi ada pengantin, walaupun mereka memilih tapi mungkin orang di sekeliling kurang selesa di mana side sebagai seorang lelaki menjadi jurusolek? Okey, yang pertama tu apa soalan dia? Adakah lelaki artistik? Okey. Nak kata lelaki artistik ni ke tak tu bergantunglah setiap individu punya ni lah. Cuma betul lah macam tadi ada orang cakap mata lelaki tu dia macam lain sikit. Okay. Saya rasa saya setuju dengan benda tu lah. Lelaki tengok wanita ni tak sama macam wanita tengok wanita. Okey. Sometimes saya tengok bila wanita ni dia tengok kecantikan dia tu, sometimes wanita dia ada tendensi untuk ke arah berlebih-lebihan sedikit. Macam lelaki dia mencuba. Dia macam suka, tak tahu, biasa dia agak berlebih-lebihan sikit agak. Jadi kalau macam lelaki ni dia suka macam okey ni dah cukup dah cantik. Ni sikit dah cukup. Macam tu. Kalau wanita dia suka macam kalau nak nampak lipstick tu kena lagi terang biar nampak. Selagi tak terang tu tak nampak pakai lipstick. Kalau pakai blusher tu nak bagi nampak blusher. Macam lelaki dia suka macam okey dah ni dah cantik dah. Macam saya ni okey ke? Okey, manis betul. Okey, kalau nak bercakap mengenai topik kita hari ini, Kak Kel dan juga Ustaz Dewa mungkin boleh kongsikan mengenai populariti ataupun orang kata pendapatan yang mungkin lumayan, masa ataupun masih boleh berkarya dan jumpa ramai orang. Apa agaknya faktor yang paling membawa kita ke dalam bidang ni? Saya dulu. Saya dulu sebab minat lah. First kali masa minat benda ni. Sebab itulah saya buat. Tapi saya rasa minat dan juga saya punya golongan orang sekeliling. Saya tak ada kat sini kalau tak ada orang sekeliling yang macam Nuet Rosli, orang yang sama-sama dengan saya, dia push together kan. Itu yang pertama lah, minat. Yang kedua tu semua pendapatan tu betul juga. Sebab masa saya nak sambung bidang kecantikan solekan ni, saya ada dua choice. Sama ada saya nak further my PhD ataupun saya nak buat makeup. Okey. So saya sebagai tahu kat lecturer saya kejap. Saya nak try buat makeup for 1 year. Saya nak tengok macam mana. If tak jadi, saya buat PhD dan saya jadilah lecturer ke apa. So alhamdulillah 1 tahun tu amat memberangsangkan. Graf pendapatan pun okey. So saya decide okeylah tak apa, aku buat makeup all out. Nanti kalau if anything happen to me, I'm not gonna die anyway. I macam okey boleh jadi, mintalah kerja apa kan, kita dah ada degree, dah ada master, should be insya-Allah lah. Bahagianya saya dengan Ustaz Dewa. Okey, kalau kita melihat kepada dunia sekarang ni, ada tak kadang-kadang pernah kalau kita pergi makeup majlis perkahwinan sebagainya, spesifik dia nak perempuan-perempuan je. Dia memang tak boleh untuk lelaki atas sebab-sebab tertentu. Memang ada lah. Terutama sekarang ni sebab orang lebih awareness tentang Islam, adab-adab tu. So it's all depend pada choice kan, kita punya kehendak, pilihan customer kita. Ada yang memang ibu bapa, kebanyakan ibu bapa yang nak makeup artis perempuan. Jadi lebih senang, tak mesra wuduk, maksudnya tak batal masa nak nikah, and then wedding masa sanding ke lelaki-lelaki dapatlah merasa kedua-duanya. Tapi pada Kak Kel itulah terpulang pada kita punya customer kan. Kalau dia ada customer, biasa bila customer tu nak hire seseorang, involvekan ibu bapa, bakal suami juga, macam mana dia orang memilih, sama ada nak pilih lelaki atau perempuan. Tapi basic pada Kak Kel adalah
bakat dia, kreativiti dia. Nak pilih betul-betul study kita punya makeup artist. Saya kira pengantin Kak Kel, dia study setahun je study makeup artist, mana dia nak pilih. Mungkin kita boleh berbalik pada soalan tadi, Syed. Mungkin daripada pengalaman Syed, pernah tak walaupun pengantin itu sendiri yang memilih Syed, tapi orang di sekeliling kurang selesa? Ada, pernah kena halau lah dulu. Mungkin boleh kongsikan pengalaman tu. Makeup ni dah siap dah makeup, tiba-tiba adalah hamba Allah ni pakcik dia lah kot datang. Lepas tu tiba-tiba macam cakap, kamu ni siapa? Kenapa kamu kat dalam ni? Oh, saya make up. Laki make up keluar sekarang. Lepas tu saya dah macam, okey dah, nak buat macam mana? Keluar lah. Nasib baiklah dah habis make up dah. Lepas tu pengantin tu dah menangis lah macam sebab tudung semua tak siap lagi semua, tapi nak buat macam mana kan? Orang sekeliling tak bagi. So itulah antara cabaran. Pernah. Ada juga ya. Tapi kalau cabaran tu lah, mungkin kita mungkin buka mata ramai orang yang sebenarnya kita boleh melihat kepada bakat dan juga keinginan kita sendiri untuk mencuba pelbagai makeup artist sendiri. Okey, Kak Kel, mungkin ada tips untuk mereka yang mungkin berminat nak mencuburi bidang kecantikan tapi nak mula dari bawah, nak belajar sendiri atau bagaimana, daripada Kak Kel? Okey, nasihat Kak Kel, sebab sekarang ni memang senang. Boleh dapat ilmu daripada YouTube, daripada Instagram, boleh dapat daripada Facebook. Jadi yang penting jangan berhenti di situ. Jangan make up hanya muka sendiri. Kena make up orang-orang lain juga. Facial different, jenis kulit different, bentuk muka different. Kalau kita make up hanya muka kita, bila kita pergi kat betul-betul at that time event, nanti kita tengok masalah akan timbul. Okey, baik. Tapi melihat kepada sekarang ni ramai yang pada make up tu semua cantik kat Instagram. Filter pun banyak. Apa dia? Filter pun banyak. Betul. Okey, baik. Jadi kita nak tanya kepada Syed Dewa jugalah. Dunia memilih kerjaya dalam dunia kecantikan ini. Syed juga seorang entrepreneur, seorang usahawan, bukan setakat seorang jurusolek. Mungkin Syed sendiri boleh kongsikan tips. Mungkin makeup tips boleh ataupun tips untuk orang kata sustain dalam dunia kecantikan ni. Okey, saya rasa dalam apa-apa juga bisnes lah, bisnes solekan ke apa, ke industri makanan ke, kita kena ride on the trend. Okey, sebab masa saya start dulu trend dia blog. So saya buat blog and then sebab tu customer saya ramai. Lepas tu trend Instagram, trend Facebook. So now trend TikTok, trend YouTube. So saya rasa siapa-siapa yang nak involve in business, kosmetik, kecantikan ke makeup artist ke, you have to ride on the trend sekarang ni. You tak boleh macam tak apalah buat suka-suka print gambar letak kat rumah, ada orang datang letak banner, tak boleh. You kena ada effort sikit lah. Kena buat effort. Kena tahu apa orang nak sekarang dan you kena buat. Grab the opportunity. Kita kena pantas. Kak Kel dah ada TikTok? Ada. Wow, saya tak ada. Okey, tapi kesimpulannya kita nak tanya kira kerjaya kecantikan ni kerjaya siapa secara menyeluruhnya? Ringkaskan. Pada Kak Kel kedua-duanya. Okey. Saya Dewa? Betul lah tu. Kedua-duanya lah. Dunia ni milik lelaki perempuan. So tak boleh lah nak bagi perempuan atau lelaki saja kan. Dua-dua ada seiring. Berbalik kepada apa yang Kak Kel katakan, kalau kita ada bakat, sememangnya kedua-duanya boleh menceburi bidang dunia kecantikan ini sebagai kerjaya mereka. Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Kak Kel dan juga Syed Dewa atas perkongsian yang amat bermanfaat sebenarnya. Saya harap memberi pencerahan lah kepada anda di rumah, dan kalau ada orang di sekeliling nak menceburi bidang ataupun dunia kecantikan ni, jangan kita orang kata beri halang atau beri komen-komen negatif. Kita cuba memberi sokongan kepada mereka. Betul, kalau kita cakap dalam satu ahli keluarga tu, seorang pandai make up dah selamat dah. Majlis perkahwinan kan. Okey, apa pun kita harapkan topik ini memberi manfaat kepada anda.